Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji minda bagi tajuk bahagi pecahan. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 99. Kita akan sama-sama menjawab soalan 2A hingga D. Soalan 2, hitung. A. Ada berapa 1/4 dalam 7/10? Jadi untuk menjawab soalan A ni, kita cuba tukarkan kepada nombor bulat supaya lebih faham. Okey, contohnya, ada berapa 2 dalam 8? Okey, maksudnya ada berapa nombor 2 dalam 8. Okey, jadi kita akan tengok sini, 2 ni, 8 ni dia ada 2, 4, 6, 8. Okey, maksudnya ada berapa 2 dalam 8? Dia ada kat sini, iaitu ada 4 kali. Okey, jadi kalau kita jawab soalan ni, mungkin kita boleh buat contoh lain pula. Cikgu bagi contoh, ada berapa 3 dalam 6. Jadi dalam 6 ni maksudnya 3, kemudian ada 3 lagi, dia jadi 6. Jadi ada berapa kali? Jadi dia ada 2 kali. Okey, jadi untuk menjawab soalan ni sebenarnya mendapatkan ada berapa 2 dalam 8, kita akan buat 8, kita akan bahagi 2. Okey, jadi kita bahagi 2, dapat jawapannya iaitu 4. Begitu juga ni, ada berapa 3 dalam 6, jadi 6 ni kita bahagi. Okey, 6 ni kita bahagi 3, kita dapat jawapannya iaitu 2. Jadi untuk menjawab soalan A ni, ada berapa 1/4 dalam 7/10, maka kita akan buat 7/10, kita akan bahagi 1/4. Okey, jadi langkah-langkah untuk kita membahagi seperti soalan ni, pertama sekali bahagi ni kita akan tukar menjadi darab. Okey, bila jadi darab, penyebut ni akan naik ke atas, pengangka akan turun bawah. Maka nombor yang baru iaitu 7/10, kita akan darabkan dengan 4/1. Seterusnya, kita akan silangkan nombor 7 dengan 1, 10 dengan 4. Kita tengok boleh permudah atau tidak. Jadi 7 dengan 1 tak boleh dipermudahkan. 10 dengan 4 boleh dipermudahkan, iaitu ada sifir 2 di situ. 4 ini ialah 2 kali 2, manakala 10 ini ialah 2 kali 5. Okay, sekarang kita buat apa? Kita akan darabkan atas dengan atas dan bawah dengan bawah. Maksudnya 7 akan darab 2, kita dapat 7 darab 2, 14. Kita dapat 14. Manakala 5 darab 1, kita dapat 5. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan A, iaitu 14/5. Namun demikian, kita tak boleh terima jawapan ini kerana ini ialah pecahan tidak wajar. Jadi kita perlu tukar pecahan tak wajar ini kepada nombor bercampur, bila mana kita bahagikan 14 dengan 5. Jadi sudah pasti kita perlu ada sifir 5 bila kita nak bahagi 5. Jadi berapa kali 5 dapat 14? Okey, ini dia. Sifir 5, 5, 10, kemudian 15. Okay, hampir dengan 14, mesti ambil yang kecil daripada 14.
Jadi kita akan ambil 10 iaitu 2. Jadi 2 kali 5 kita dapat 10. Kemudian kita tolakkan, 4 tolak sifar, 4. Jadi kita dapat menjawab soalan ni. Cara dia kita ambil 2 ni, ambil 4 dan ambil 5. Iaitu 2, 4 per 5. Okey. 2, 4 per 5. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan A. Kita teruskan dengan soalan B. Ada berapa 1 per 8 dalam 1 per 2? Jadi soalan B ini seakan-akan seperti soalan A tadi, yang mana ada berapa sekian dalam sekian. Jadi untuk menjawab soalan B, cara dia seperti tadi, iaitu kita akan membahagikan 1 per 2 ni dengan 1 per 8. Kita bahagikan. Okey, jadi kita buat ayatnya, iaitu 1 per 2 kita akan bahagi 1 per 8. Langkah pertama, kita perlu pastikan pecahan dibahagi pecahan. Tapi ini kita panggil sebagai nombor bercampur. Jadi kita perlu tukarkan nombor bercampur ini kepada pecahan tak wajar. Dengan kita darabkan 2 dengan 1, kita dapat 2. Tambah 1, 3 lah. Jadi kita tulis ni 3 per 2. Kita akan bahagi 1 per 8. Okey, itu langkah pertama. Sekarang kita akan tukar pula simbol bahagi menjadi darab. Bila kita tukar jadi darab, kita tukar kedudukan pecahan sebelah. Yang bawah akan naik atas, yang atas akan turun bawah. Jadi nombor yang baru ialah 3 per 2 akan darab dengan 8 per 1. Seterusnya kita pemudahkan. 3 dengan 1 tak boleh. 2 dengan 8 boleh. Iaitu sifir 2. 2 kali 1 jawapan dia 2. Manakala 8 ni 2 kali 4. Okay, seterusnya kita boleh darabkan atas dengan atas. Iaitu 3 darab 4. 1 darab 1. Jadi jawapannya 3 darab 4, 12. Jadi kita tulis 12. Kemudian 1 darab 1, 1. Jadi 12 per 1. Tapi jawapan ini kita tak boleh tinggalkan sebagai per 1. Maka dia akan jadi nombor bulat, iaitu 12. Okey, apa-apa nombor per 1, dia ialah nombor bulat 12. Okey. Jadi jawapannya 12. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan B. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan C. Baiklah, ada kotak kosong atau anu di sini. Iaitu berapa bahagi 3 per 5 bersamaan 5 per 6. Jadi kita cuba buat contoh yang mudah. Iaitu contohnya ayat bahagi. Contohnya 6 bahagi 2 sama dengan 3. Okey. Okey, ni cuma sekarang ni cuba kita buat satu kotak kosong yang kita tak tahu dekat depan ni. Okay, kalau kita tak tahu nombor dalam ni, macam mana kita nak tahu jawapan ni? Kita akan buat songsangan. Jadi kita tahu 6 bagi 2, 3. Tapi macam mana nak dapat ni? Kita buat songsangannya. 3 ni kita darabkan dengan 2, kita dapat 6. Okey. Jadi berbalik pada soalan C tadi, macam mana nak dapat nombor dalam kotak ni? Kita akan buat 5 per 6 akan darabkan dengan 3 per 5. Okey. Jadi kita salin dulu ayat ni. 5 per 6. Okey, darab 3 per 5. Jadi sekarang, bila dah darab, kita cuba silangkan dan pemudahkan. 5 dengan 5 ada sifir 5. 5 kali 1 jawapan dia 5. 5 kali 1, 5. 3 dengan 6 ada sifir 3. 3 kali 1, 3. 3 kali 2. Okay, seterusnya kita akan darabkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Okay, jadi kita dapat 1 darab 1, 1. Manakala 2 darab 1, 2.
Okey, jadi inilah dia jawapan untuk soalan C. Nombor dalam kotak itu ialah 1/2. Okey, mari kita semak betul tak nombor 1/2 ni dalam kotak ni. Okey. Jadi cikgu buat satu star kat sini, kita buat semak. Okey, andai kata kita tak tahu jawapan dia 5/6 maksudnya 1/2 bahagi 3/5. Okey, bersamaan. Okey, kita tak tahu berapa. Okey. Jadi sekarang kita akan tukarkan simbol bahagi kepada darab. Okay, ini akan naik atas dan ini akan turun bawah. Okay, apa nombor yang baru? Okay, nombor baru 1/2 kita akan darab 5/3. Okay, sekarang kita boleh pemudahkan 1 dengan 3 tak boleh, 2 dengan 5 juga tak boleh. Jadi kita darabkan 1 dengan 5, 2 dengan 3. Jadi 1 darab 5 kita dapat 5. 2 darab 3, 6. Okey, 5/6. Okey, sama Maka betul lah jawapan C tadi iaitu 1/2. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan D. 1/4 bahagi kita tak tahu atau anu bersamaan 1/6. Jadi kita boleh buat seperti contoh C tadi dengan kita menukarkan kepada nombor bulat ataupun sifir yang mudah. Okey. Contohnya macam tadi 6 bahagi 2 jawapannya ialah 3. Okey, maksudnya 3 kali 2 6. Okay, cuma sekarang ni yang dikotakkan tu di tengah. Memang kita tahu 6 bagi 2 3. Jadi hakikatnya untuk mendapatkan 2 kita akan buat 6 ini akan dibahagikan dengan 3. Okey. Bila 6 bagi 3 dia dapat 2. Okey. Jadi serupa juga soalan D tadi. Untuk mendapatkan nombor di tengah ni 1/4 perlu dibahagikan dengan 1/6. Okey. Jadi kita buat sekarang 1/4 bahagi 1/6. Okay, sekarang dua-duanya sudah pecahan. Jadi kita akan tukar simbol bahagi menjadi darab. Seterusnya penyebut akan naik atas, pengangka akan turun bawah. Jadi nombor dia ialah 1/4 darab 6/1. Okay, sekarang kita pemudahkan 1 dengan 1 tak boleh. 4 dengan 6 ada sifir 2 iaitu 2 kali 2 dan 2 kali 3. Okay, seterusnya kita darabkan 1 darab 3 dan 2 darab 1. Jadi kita dapat jawapannya 1 darab 3, 3. 3. Manakala 2 darab 1, 2. So, jawapannya ialah 3/2. Tapi ini ialah pecahan tidak wajar. Jadi, kita kena tukarkan kepada nombor bercampur dengan kita membahagikan 3 dengan 2. Okay. Jadi, kita buat sini 3 bahagi 2. Sifir 2, 1. 2 dan tolak dapat 1. Jadi, nombornya ialah 1/2. Jadi jawapan untuk soalan D ialah 1/2. Okay, ini dia jawapan untuk soalan D. Okay, cuba kita semak betul tak nombor dalam kotak ni 1/2. Andai kata kita tak tahu jawapan dia 1/6. Okay. Jadi kita cuba tukar ayat dia. 1/4 bahagi. Okay, cikgu tak nak tukar nombor bercampur. Cikgu bagi 3/2 terus. Okay. Jadi 1/4 bagi 3/2. 3/2 sama dengan berapa Kita tak tahu jawapan dia 1/6 Tapi jawapan ni ialah pembuktiannya.
Jadi seperti sebelum ini, bahagi ini kita tukar menjadi darab, yang mana 1/4 akan darab, ini kita tak tukar lagi, akan darab 2/3. Seterusnya kita silangkan 1 dengan 3 tak boleh, 4 dengan 2 boleh, iaitu sifir 2, 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4. Sekarang kita darabkan 1 dengan 1, 2 dengan 3. Jadi 1 darab 1 kita dapat 1. Manakala 2 darab 3, 6. Jadi 1/6. Okay, kalau tengok sini memang sama. Maka kita setuju dengan jawapan D ni, iaitu 1/2. Kita nak isi nombor dalam kotak. Jadi itulah dia latihan kita pada hari ini untuk tajuk uji minda bagi bahagi pecahan. Untuk muka surat 99, untuk nombor 2A hingga D. Yang baik itu daripada Allah SWT. Manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.